Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Hairul Akmal, nombor matriks 078541. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai bahan galian menurut perspektif Al-Quran dan sains. Pertama sekali kita mulakan dengan pengenalan. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan galian? Bahan galian merupakan bahan berbentuk pepejal yang ditemukan di dalam kerak bumi yang dapat diekstrak untuk kegunaan manusia. Sebagai contoh, untuk kegunaan perindustrian dan sebagainya. Antara contoh bahan galian yang diketahui ramai ialah biji timah, biji besi, emas dan perak. Seterusnya, apakah bahan galian menurut perspektif Al-Quran? Yang pertama, sumber galian perlu digunakan dengan bijak. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-56 telah menyatakan amanah agar manusia tidak merosakkan alam sekitar. Yang kedua ialah tugas manusia sebagai seorang khalifah. Sebagai seorang khalifah, manusia bertanggungjawab terhadap bumi, seperti mana dalam menguruskan bahan galian. Hal ini telah disebut dalam surah Yasin ayat ke-36. Seterusnya, apakah bahan galian menurut perspektif sains? Yang pertama, eksploitasi untuk pembangunan. Bahan galian dapat digunakan dalam membangunkan pelbagai kemudahan seperti infrastruktur serta banyak lagi. Yang kedua ialah pengurusan bahan galian. Teknologi yang sedia ada berperanan penting dalam pengurusan bahan galian yang cekap bertujuan untuk mengurangkan kerosakan terhadap alam sekitar. Sebagai rumusannya, penggunaan bahan galian perlulah menitik beratkan nilai dan pandangan Islam untuk mengekalkan keharmonian alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Aziz bin Cik Juno, nombor matrik 078220. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai bahan galian. Okey, objektif kajian kami pada hari ini adalah untuk mengenal pasti dan menerangkan jenis-jenis bahan galian yang terdapat di bumi. Okey, objektif kedua adalah untuk menjelaskan penggunaan logam besi menurut perspektif Al-Quran dan juga sains. Dan yang ketiga adalah untuk membandingkan dan menyelaraskan pengetahuan sains moden dengan pengetahuan Al-Quran mengenai bahan galian. Persoalan yang pertama adalah apakah jenis bahan galian yang terdapat di muka bumi? Persoalan yang kedua adalah apakah penggunaan logam besi menurut perspektif Al-Quran dan sains, dan persoalan yang ketiga adalah apakah perbandingan pengetahuan sains moden dengan pengetahuan Al-Quran mengenai bahan galian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azizi bin Muhammad Nizam 078050 akan menerangkan tentang dapatan 1, iaitu jenis-jenis bahan galian yang terdapat di bumi. Bahan galian terbagi kepada 3 golongan, iaitu golongan A, golongan B dan golongan C. Bahan golongan A adalah bahan galian strategis. Bahan galian yang penting untuk pertahanan, keamanan negara atau menjamin ekonomi negara. Maka, kewujudan bahan galian golongan A sangat penting. Sebagai contoh, petroleum, gas asli, batuan aspal, timah, uranium, helium dan bahan radioaktif yang lain. Bahan golongan B adalah bahan galian vital. Bahan galian yang boleh digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang ramai. Bahan galian B sifatnya penting untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, besi, perak, emas, tembaga, bauksit, zinc, platinum, berlian, kristal dan logam lain. Seterusnya, bahan golongan C. Bahan galian bukan strategis dan bukan juga vital. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital kerana sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran internasional. Sebagai contoh, nitrat, fosfat, asbestos, grafit, magnesit, kaolin, marmar dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Khairi bin Syahruddin, nombor matrik 077400.
saya akan membentangkan tentang dapatan kedua, iaitu ayat-ayat Al-Quran berkaitan bahan galian. Penggunaan logam tersebut di antaranya telah dijelaskan dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Hadid ayat 25 Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadid syadidul manafi'un lin-nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz." Di dalam surah ini Allah berfirman, "Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat kepada manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya, rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Perkasa." Di dalam surah ini Allah berfirman bahawa besi ini merupakan satu benda yang kuat. Jadi benda yang kuat ini digunakan oleh para sahabat, para rasul waktu berperang untuk menegakkan keadilan untuk agama Islam itu sendiri. Seterusnya Allah berfirman pada petikan ayat wa manafi'un linnas, dan besi ini juga walaupun bukan dipakai pada peperangan, besi ini juga sangat bermanfaat kepada manusia. Wa manafi'un linnas, bermanfaat kepada manusia seperti melakukan aktiviti seharian, mencangkul, memotong menggunakan pisau, sudu, garpu dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam. Saya Muhammad Zulikmal bin Muhammad Azizul 078592 ingin menerangkan tentang perspektif Al-Quran. Yang pertama ialah kepentingan kepelbagaian alam. Quran menekankan kepelbagaian alam sebagai tanda kebesaran Allah. Ayat di dalam Al-Quran seperti, "Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air." Surah Al-Anbiya telah menunjukkan peranan bahan galian, terutamanya air, dalam penciptaan kehidupan. Selain itu, tanggungjawab penggunaan secara adil. Al-Quran menyuruh kepada manusia agar menggunakan bahan galian secara adil dan tidak merosakkan alam sekitar. Ayat di dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi." Surah Al-Baqarah telah menekankan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Ujian dan ujian Allah. Bahan galian dipandang sebagai ujian dari Allah. Ayat di dalam Al-Quran, "Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan." Surah Al-Anbiya telah menunjukkan bahawa manusia perlu bijak menggunakan sumber daya alam, termasuk bahan galian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zarif bin Muhammad Isyamuddin daripada kos sains akuatik, akan membentangkan dapatan 3, perspektif sains moden. 1. Proses pembentukan. Sains menyelidiki proses pembentukan bahan galian seperti mineral dan logam. Melalui kajian sains, menjelaskan bagaimana bahan galian terbentuk melalui proses semula jadi seperti proses kristalisasi dan pemendapan. Yang kedua, kesan pengeksploitan. Sains menilai kesan pengeksploitan bahan galian terhadap alam sekitar dan manusia. Kajian mengenai impak persekitaran dan kesan pembuangan sisa bahan galian membantu merancang amalan yang mampan. Yang ketiga, keselamatan dan kegunaan. Sains membantu manusia memahami ciri-ciri dan kegunaan bahan galian. Misalnya, kajian kimia membantu memahami sifat-sifat logam dan mineral. Manakala, sains kesihatan menilai kesan keselamatan penggunaan bahan galian dalam makanan atau ubatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamim bin Muhammad Anwar, nombor matrik 078059. Saya akan membentangkan dapatan 3, perbandingan pengetahuan sains moden dan penjelasan Al-Quran mengenai bahan galian.
Dalam perspektif Islam dan sains, terdapat titik persamaan dalam menghormati alam dan menggunakan sumber daya secara bijak. Pandangan Quran boleh memberikan landasan moral kepada sains untuk memastikan penggunaan bahan galian adalah adil dan berkesan. Dalam kedua-dua pandangan, tanggungjawab terhadap alam dan penggunaan bahan galian dengan bijak adalah aspek penting dalam mengekalkan keseimbangan alam dan memastikan kelestarian sumber daya untuk generasi akan datang. Assalamualaikum, saya Muhammad Aziz Irfan bin Nur Kirain daripada SMSA 1 nombor metrik 07778. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai rumusan daripada tajuk bahan galian. Rumusan yang kita perolehi daripada tajuk bahan galian ini menurut perspektif Al-Quran dan sains, kita dapat memperolehi ilmu dan pencerahan berkenaan kejadian asil galian berdasarkan dua aspek yang berbeza, iaitu Al-Quran dan sains. Namun, pengetahuan ini sendiri telah termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah menerapkan kajian dan penyelidikan kita berpandukan Al-Quran, kerana Al-Quran itu ialah Al-Huda, dan Al-Quran merupakan kitab yang mengandungi kata-kata Allah kepada kita akan kekuasaannya. Dengan demikian, keharmonian antara perspektif Al-Quran dan sains dapat membimbing manusia dalam menggunakan bahan galian untuk kepentingan umum, di samping menjaga ekosistem dan menghormati kehendak Allah. Kesimpulannya, perkara ini menekankan perlunya integrasi antara ilmu agama dan sains dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai makhluk Allah. Audio Jungle.